Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekursus sekalian. Nama saya Muhammad Syahrizan bin Rizal, nombor matriks 050416120555. Pada hari ini saya akan membentangkan satu penilaian kritis bagi tugasan 2 dalam subjek MPU 3182 Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Fokus pembentangan saya adalah mengenai isu lambakan sisa plastik import haram di Jenjarum, Kuala Langat yang berlaku sekitar tahun 2018 hingga 2019. Kita seringkali berbangga dengan kemajuan ekonomi negara, namun pembangunan yang lari daripada landasan etika dan dipandu oleh rasa tamak haloba yang hanya akan menghancurkan ekosistem fizikal kita. Melalui kes Jenjarum ini, kita akan melihat bagaimana runtuhnya integriti dan pengabaian tanggungjawab sosial oleh segelintir pihak bukan sahaja memusnahkan alam sekitar, malah menggugat kelangsungan hidup masyarakat majmuk di Malaysia. Seterusnya, mari kita telusuri latar belakang bagaimana krisis ini boleh tercetus. Pada awal 2018, landscape pengurusan sisa global telah berubah secara drastik apabila negara China bertindak mengharamkan sepenuhnya import sisa pepejal dan plastik melalui polisi National Sword. Rentetan daripada sekatan mengejut tersebut, syarikat kitar semula dan sindiket antarabangsa yang panik telah beralih arah ke negara-negara Asia Tenggara yang mempunyai penguatkuasaan undang-undang yang lebih longgar. Dan malangnya, Malaysia telah dipilih sebagai destinasi utama. Bahkan kecil Jenjarum di daerah Kuala Langat yang pada asalnya hanya sebuah penempatan harmoni dengan kepadatan sekitar 30,000 orang penduduk secara tiba-tiba ditenggelami oleh lebih daripada 17,000 hingga 19,000 tan metrik sisa plastik grade rendah. Sampah-sampah ini bukanlah domestik, sebaliknya diimport secara licik daripada negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, New Zealand, Jerman, dan United Kingdom. Kemasukan berskala mega ini telah meletakkan Jenjarum di dalam peta dunia sebagai hub lambakan sampah plastik haram terbesar, sekaligus menandakan bermulanya satu pencabulan etika alam sekitar yang amat serius di tanah air kita. Persoalan utama yang perlu kita kaji adalah mengapa pekan Jenjarum yang menjadi sasaran utama sindiket ini? Faktor geografi dan kedudukan strategik daerah Kuala Langat merupakan jawapan utama kepada anomali ini. Jenjarum terletak hanya sekitar 20 km daripada Pelabuhan Kelang, iaitu pintu masuk utama bagi kapal kargo yang membawa sisa pepejal import dari luar negara. Kelebihan jarak yang dekat ini memberi keuntungan logistik yang besar kepada pihak sindiket, di mana mereka dapat memindahkan kontena-kontena berisi sampah plastik ini dengan pantas, kos yang rendah dan secara senyap tanpa menarik perhatian pihak berkuasa. Selain daripada faktor kedekatan dengan pelabuhan, pemilihan tapak operasi di dalam Jenjarum juga dilakukan dengan tipu muslihat. Kebanyakan daripada 33 hingga 41 buah kilang haram ini didirikan secara rahsia di dalam kawasan ladang kelapa sawit dan kawasan tanah pertanian yang terpencil. Pengusaha haram ini mengeksploitasi harga sewaan tanah pertanian yang jauh lebih murah berbanding lot industri yang sah, di samping menggunakan rimbunan pokok kelapa sawit sebagai benteng semula jadi untuk menyembunyikan aktiviti pengisihan dan pemprosesan sampah grade rendah ini daripada pandangan masyarakat umum serta radar penguat kuasa. Seterusnya, mari kita bedah modus operandi dan manipulasi sistem yang digunakan oleh sindiket ini sehingga mampu membawa masuk puluhan ribu tan sampah asing. Kegiatan jenayah alam sekitar ini digerakkan melalui penyalahgunaan permit kelulusan atau Approved Permit AP import yang dikeluarkan oleh agensi kerajaan. Segelintir syarikat tempatan yang memegang permit sah ini didapati telah mengkhianati integriti korporat dengan mengagihkan kontrak import subkontrak secara haram kepada pengusaha kilang tanpa lesen. Disebabkan ketidakmampuan mereka untuk menampung volume sisa plastik yang terlalu besar yang tiba dari pelabuhan. Herotan etika ini menjadi lebih parah apabila melihat kepada kaedah pelupusan murah yang diamalkan oleh kilang-kilang haram tersebut demi memaksimumkan keuntungan material. Sisa-sisa plastik grade rendah atau yang telah tercemar dan tidak boleh diketar semula sepatutnya dihantar ke tapak pelupusan sisa berjadual yang menuntut kos operasi yang tinggi. Namun demi menjimatkan belanja,
pengusaha kilang haram mengambil jalan pintas yang tidak beretika dan melakukan pembakaran terbuka secara besar-besar pada waktu malam ketika penduduk sedang tidur ataupun menanam sisa plastik bertoksik tersebut secara tidak sah di dalam perut bumi. Memasuki fase penilaian kritis, isu lambakan sisa plastik di Jenjarum ini bukan sekadar sebuah isu pencemaran fisikal semata-mata. Sebaliknya, ia merupakan refleksi kepada krisis keruntuhan etika dan moral yang amat parah dalam sistem rantaian industri. Tindakan pengusaha kilang haram dan pemegang EPI yang bersekongkol ini dipandu sepenuhnya oleh rasa tamak haloba dan fahaman kapitalisme ekstrim di mana matlamat utama operasi mereka adalah untuk memaksimumkan keuntungan keuangan dengan kos yang paling minima. Mereka secara sadar memilih untuk mengabaikan prinsip etika asas, nilai integriti korporat, dan konsep tanggung jawab sosial korporat ataupun CSR demi mengaut keuntungan atas angin daripada sisa buangan negara maju. Dari perspektif peradaban acuan Malaysia, tindakan meletakkan nilai material mengatasi nilai nyawa dan kelestarian alam merupakan satu bentuk kemunduran adab yang sangat besar. Apabila sesebuah entiti perniagaan sanggup memanipulasi dasar perundangan negara dan mengeksploitasi kawasan pertanian demi kepentingan poket sendiri, mereka sebenarnya sedang merobek kontrak sosial kemanusiaan. Pengabaian moral secara kolektif ini membuktikan bahwa tanpa benteng etika yang kukuh, kemajuan ekonomi yang dicapai oleh sesebuah negara akhirnya akan membawa kepada kemusnahan persekitaran fisikal dan tamadun manusia itu sendiri. Kesan langsung daripada keruntuhan etika industri ini telah membuahkan penderitaan fisikal yang amat dahsyat kepada komuniti majmuk yang mendiami pekan Jenjarum. Data dan laporan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Alam Sekitar Antarabangsa Greenpeace mendedahkan bahwa aktiviti pembakaran terbuka sisa plastik pada waktu malam telah membebaskan asap toksik yang syarat dengan bahan kimia karsinogenik seperti dioksin, bifenil, poliklorin atau PCB serta logam berat merkuri. Komuniti tempatan, terutamanya golongan rentan seperti kanak-kanak dan warga emas, terpaksa berhadapan dengan masalah kesihatan yang kronik seperti sesak nafas yang teruk, batuk berpanjangan, sakit kepala, loya, serta komplikasi penyakit kulit yang sangat menyakitkan. Bukan itu sahaja, kemudaratan ini turut merebak ke dalam sistem ekosistem akuatik fisikal di kawasan sekitarnya. Kilang-kilang haram ini dikesan melepaskan air sisa basuhan plastik yang mengandungi sisa asid dan bahan kimia berbahaya secara terus ke dalam sistem perparitan dan sungai berhampiran tanpa melalui sebarang proses rawatan sisa. Pencemaran alam sekitar ini bersifat buta warna. Ia tidak memilih kaum maupun agama. Sebaiknya memusnahkan kualiti hidup, udara, dan bekalan air bersih yang dikongsi bersama oleh 30.000 penduduk berbilang bangsa di Jenjarum sekaligus meragut hak asasi mereka untuk hidup dalam persekitaran yang sihat dan selamat. Pendedahan meluas oleh media tempatan dan antarabangsa, termasuk laporan khas daripada pihak BBC, telah memaksa kerajaan mengambil tindakan intervensi secara agresif bagi membendung bencana sivil ini. Kementerian Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atau MESTECC dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar serta Majlis Perbandaran Kuala Langat telah melancarkan operasi bersepadu berskala besar untuk menyerbu dan menutup serta-merta ke semua kilang kitar semula haram di Jenjarum. Langkah drastik ini membuktikan bahawa tata kelola negara mempunyai ketegasan sosiopolitik yang tinggi dalam mempertahankan kedaulatan tanah air daripada terus dicabuli oleh penjenayah alam sekitar demi keuntungan pribadi. Dari aspek perundangan, tindakan mitigasi ini diperkukuh lagi melalui penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 di mana para pengusaha kilang haram yang ditangkap telah diheret ke muka pengadilan, dikenakan denda maksima mencecah Rm100.000 serta dijatuhi hukuman penjara mandatori. Bagi menyekat rantaian bekalan sampah asing ini daripada terus membanjiri pelabuhan negara, Kerajaan Persekutuan mengambil keputusan makro dengan membekukan sementara pengeluaran permit kelulusan AP import sisa plastik yang baru. Kerajaan juga memperkenalkan levy import sebanyak Rm15 bagi setiap tan metrik sisa sebagai
mekanisme kawalan ketat demi memastikan pintu sepadan ekonomi kita tidak dieksploitasi sewenang-wenangnya. Bagi merangka pelan pemulihan jangka panjang, pengintegrasian prinsip matlamat pembangunan lestari atau SDG adalah amat kritikal bagi mengimbangi pembangunan ekonomi dengan keadilan alam sekitar. Pengaplikasian SDG 3 yaitu kesihatan dan kesejahteraan baik serta SDG 6 mengenai air bersih dan sanitasi menuntut agar pihak berkuasa tempatan bersama komuniti memperkasakan pemantauan udara dan air secara berkala di kawasan industri. Langkah pencegahan ini penting bagi memastikan hak asasi 30,000 penduduk majmuk di Jenjarum untuk menyedut udara bersih dan menikmati sumber air yang tidak tercemar dapat dipelihara di bawah payung tanggung jawab sosial bersama. Seterusnya, krisis di Jenjarum ini memberi pengajaran besar tentang kepentingan menegakkan SDG 12, yaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggung jawab. Sektor perindustrian di Malaysia wajib ditransformasikan agar tidak lagi berpaksi model keuntungan kapitalis yang tamak, sebaliknya beralih kepada rantaian ekonomi kitaran, circular economy yang mematuhi pengurusan sisa berjadual yang telus dan beretika. Dalam masa yang sama, komuniti masyarakat sivil perlu bertindak sebagai mata dan telinga pihak berkuasa melalui konsep kepanduan digital dan fizikal, melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan agar tapak integrasi sosial kita kekal lestari, harmoni, dan selamat untuk generasi masa hadapan. Satu perkara penting yang perlu kita pahami secara kritis ialah isu alam sekitar tidak selesai begitu sahaja, sebaik sahaja kilang-kilang haram ini ditutup oleh pihak berkuasa. Pasca penutupan premis cyber fizikal di Jenjarum telah meninggalkan satu impak berbaki yang amat berat, yaitu lambakan puluhan ribu tan sisa plastik grade rendah yang ditinggalkan begitu sahaja. Pemilik dan pengusaha kilang haram ini sebahagian besarnya bertindak melarikan diri bagi mengelakkan pendakwaan mahkamah sekaligus mempamerkan kemuncak ketidakbertanggungjawaban moral dan ketiadaan prinsip akuntabiliti dalam diri mereka terhadap komuniti tempatan. Akibat daripada tindakan bajul tersebut, bebanan finansial dan fizikal untuk memulihkan semula tanah pertanian yang telah tercemar terpaksa ditanggung oleh pihak kerajaan tempatan, khususnya Majlis Perbandaran Kuala Langat. Kos pembersihan dan pelupusan sisa plastik import yang ditinggalkan ini dianggarkan mencecah ratusan ribu ringgit, di mana dana awam yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur rakyat terpaksa dialihkan demi mencuci dosa sivil yang dilakukan oleh kapitalis tamak ini. Hal ini membuktikan bahawa jenayah alam sekitar mempunyai kesan rantaian negatif jangka panjang yang merugikan ekonomi negara dan menjejaskan maruah sesama ahli masyarakat. Sebagai kesimpulan, krisis lambakan sisa plastik import haram di Jenjarum ini memberikan pengajaran dan loceng amaran yang amat jelas kepada kita semua. Kemajuan ekonomi dan arus pemodenan di bawah acuan Malaysia tidak boleh sama sekali dipisahkan daripada paksi etika, moral, dan tanggungjawab sivil yang holistik. Kegagalan mengawal nafsu tamak haloba korporat bukan sahaja akan merosakkan ekosistem fizikal alam sekitar, malah mematikan nilai kemanusiaan dan meretakkan keharmonian masyarakat majmuk yang telah kita bina sejak sekian lama. Oleh itu, penghayatan etika dan peradaban yang tinggi serta sokongan yang padu terhadap matlamat pembangunan lestari SDG perlu disuburkan dalam sanubari setiap lapisan warga negara, termasuklah para profesional masa hadapan. Kita perlu bersatu padu menjadi ejen keamanan dan kelestarian bagi memastikan kedaulatan tanah air kita sentiasa dilindungi daripada terus dieksploitasi oleh sindiket asing maupun tempatan. Semoga pengajaran daripada kes Jenjarum ini memandu kita ke arah pembentukan sebuah negara bangsa Melayu yang maju, berintegriti dan lestari demi generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.